Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبد ودهر الداهرين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, mari sama-sama kita syukur kepada Allah Ta'ala dengan sebesar-besar syukur. Bila sama-sama kita syukur kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar syukur atas kenikmatan, atas kelebihan, atas kesempatan dan atas kurniaan, atas apa jua yang Allah Ta'ala beri kepada kita pada hari ini, sebelum ini dan selama ini yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, yang selalu saya sebut, 2-3 hari ini saya sebut kepada syukur kita kepada Allah Ta'ala atas setiap pemberian yang Allah Ta'ala bagi, kerana pemberian ini tak dijamin kepada kita saat lagi, besok, tahun depan, minggu depan, bulan depan kita nak dapat lagi dah kelebihan, kenikmatan ataupun kurniaan Allah Ta'ala yang macam ni. Dan sebab tak dijamin oleh Allah Ta'ala kita akan dapat lagi dah seperti ini lagi. Hari ini Allah Ta'ala bagi pada kita kesempatan, waktu, masa yang tak dijamin oleh Allah Ta'ala. Adakah besok aku boleh duduk lagi kuliah subuh macam hari ini? Kita tak tahu. Kan? Allah Ta'ala bagi kesempatan mata kita, telinga kita, mulut kita, boleh tengok, boleh dengar, boleh bercakap, boleh bergerak. Besok ataupun saat lagi tak dijamin kita boleh guna ke tak lagi. Matanya boleh lihat tak lagi, telinga boleh nampak tak lagi. Sebab kita tak berada atas maqam baqa Allah Ta'ala. Dia baqa iaitu kekal, maha kekalnya Allah Ta'ala. Wujud, qidam, baqa. Sifat 20 sifat wajib. Sifat yang ketiga Allah Ta'ala sifat baqa, iaitu kekal, takkan rosak, takkan musnah, takkan ada apa-apa. Tapi pada kita lawan pada sifat baqa, iaitu sifat fana. Apa dia? Rosaknya kita, kan? Maka penglihatan kita akan rosak, pendengaran kita akan rosak, mulut kita akan rosak, segala apa yang ada pada kita semua akan rosak, hatta umur kita akan rosak. Maka sulang balik tuan-tuan, kita tak berada pada sifat baqa, iaitu sifat kekal Allah, tapi kita berada pada sifat fana, iaitu rosak. Apa dia rosak? Bila yang kita akan rosak? Al-maut. Maka al-maut itu, mati itu merosakkan semua benda. Umur tak ada guna lagi, mata itu tak ada guna lagi, telinga itu tak ada guna lagi. Kalau kita balik, maka jom kita syukur pada Allah Ta'ala dengan sebesar-besar syukur. Maka bila orang ni bersyukur, dia akan hargai apa yang pemberian Allah Ta'ala yang bukan milik dia. Bila dia hargai, maka dia akan menjaga setiap barang yang dihargai. Orang bagi kita benda, bila kita hargai, kita akan jaga barang itu elok-elok. Sebab satu ketika
akan sampai satu masa kita akan pulangkan kembali barang-barang yang bukan milik kita kepada orang. Maka apa saja yang daripada kita pada hari ini bukan milik kita, yang kita akan serahkan kembali kepada Tuhan yang punya milik ini. Kalau Tuhan saya ulang balik, maka bila kita nak pulangkan, adakah kita nak pulangkan dalam keadaan yang buruk? Adakah kita nak pulangkan dalam keadaan yang tak elok? Adakah kita nak pulangkan dalam keadaan yang busuk? Mata kita akan pulangkan balik, telinga kita, mulut kita, kaki kita, semua apa yang ada pada kita hari ini, sama ada zahir ataupun batin kita, semua akan kita pulangkan kembali kepada Tuhan yang punya dia. Orang kalau pinjam barang kita, tuan-tuan, kita bagi pinjam barang orang, kan, kita bagi pinjam barang kita dekat orang, orang pulangkan kembali dalam keadaan yang tak elok, yang buruk, yang rosak lah. Kita bagi keadaan elok, hang boleh guna, tiba-tiba hang patah balik mai kat aku rosak, kita tak seronok, tuan. Maka adakah Allah Ta'ala seronok bila kita pulangkan apa yang ada pada kita yang Allah Ta'ala bagi pinjam hari ini, bukan milik, pinjam, kita pulangkan balik pada Allah Ta'ala dalam keadaan mata yang banyak dosa, telinga yang banyak maksiat, mulut yang banyak fitnah, kaki yang banyak berjalan ke tempat maksiat, hati yang menolak akan cinta Allah Ta'ala, pulangkan balik pada Allah Ta'ala macam tu. Adakah Allah Ta'ala seronok dengan barang yang dia bagi selamanya? Tuan-tuan dan puan rahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, ulang balik, hari ini kita syukurlah pada Allah Ta'ala apa yang Allah Ta'ala bagi kita hari ini, baik daripada zahir kita ataupun amal kita yang Allah Ta'ala izinkan, ataupun apa saja yang Allah Ta'ala buat pada kita hari ini, syukurlah. Sebab tak payah kita pergi jauh-jauh, saat lagi tak tahu lagi nak jadi apa. Mungkin hari ini kuliah last, tuan-tuan, di masjid ni subuh. Mungkin hari ini saya buat kuliah last di masjid ni subuh. Tak tahu bila akan berakhir, kan? Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, maka bila mana kita dihidupkan oleh Allah Ta'ala, tuan-tuan, segala apa amal yang kita buat, segala perbuatan kita, pekerjaan kita, soalan dia, tuan-tuan cari apa? Saya cari apa? Kita cari apa sebenarnya? Tuan-tuan main masjid pagi, malam pergi masjid lagi, balik pula pergi masjid 5 waktu, pergi patah balik rumah, cari apa? Keluar pergi kerja, susah payah, penat lelah, mak, ayah, anak-anak buat kerja masing-masing, pergi kerja, balik kerja, pergi kerja, balik kerja, bertahun-tahun buat benda tu. Cari apa? Kita buat apa saja perjalanan kita di atas muka bumi ni, kita cari apa sebenarnya? Duk pergi balik ni, cari apa? Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, maka tuan-tuan kita kena ingat, kata Jibril apa dia, "Aish ma syi'ta fa innaka mayitun." Hiduplah macam mana kamu nak hidup, kata Jibril, tapi kamu pasti akan mati. Maka buatlah apa saja yang kamu berkehendak atas dunia ini, tapi kamu jangan lupa, kamu tetap dan pasti akan meninggalkan dunia ini dan akan berjumpa kepada Tuhan yang punya kamu dan milik dunia ini. Siapa dia? Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, kita akan lalui banyak benda selepas kita mati ini. Sebab apa, tuan? Mati bukan satu benda yang boleh menyelesaikan masalah. Kadang salah orang ni, salah kita bila kita kata mati selesai masalah. Sebab itu timbulnya bunuh diri dan makan ubat banyak-banyak bagi mati, tak apa. Sebab apa? Stres, tension dengan masalah, dengan ujian. Tuan-tuan, adakah dia seorang je ada ujian? Adakah dia seorang je ditimpa masalah? Semua orang ada ujian. Alladhi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum, kata Allah Ta'ala. Maka hidup aku ciptakan hidup, aku ciptakan mati kamu untuk dia apa? Untuk diuji. Maka semua ada masalah. Masalah dia macam mana nak mengatasi masalah itu. Ini yang membezakan kita. Semua orang ada masalah, semua orang ada ujian yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Cuma yang membezakan kita cara macam mana kita atasi masalah itu. Kerana ada orang ambil penekanan dan jalan, mati bagus ya, masalah selesai. Tuan-tuan, mati bukan selesaikan masalah. Kata ulama, mati bukan habis cerita, mati baru nak bermula cerita. Tuan-tuan, mati itu baru nak mula cerita kita. Maka selepas kematian kita, macam-macam yang kita akan hadapi, tuan-tuan.
Dan kebanyakan kita akan hadapi ujian soalan-soalan bertubi-tubi pada kita. Tuan-tuan, satu ketika yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Maryam, yang kita takkan seorang pun tak terkecuali untuk lalui benda ini. Apa yang Allah Ta'ala sebut? Wa in minkum illa wariduha, kata Allah Ta'ala, kana ala rabbika hatman maqdiya, maka takkan terlepas salah seorang daripada kamu kecuali datang kepada kamu wariduha. Kata ni mati kita, selepas hidup kita akan lalui benda ni. Tak ada seorang pun daripada kamu yang akan terlepas benda ni, kata Allah Ta'ala. Maka nak apa, semua kita akan lalu. Wariduha bermaksud apa dia? Diterjemah dalam kitab Al-Qurtubi iaitu sirat. Dia kita akan lalu satu titian yang bernama siratal mustaqim, titian sirat yang kita bakal lalu, dan semua akan lalu, kata Nabi SAW, kata Allah Ta'ala, semua akan lalu. Tuan, yang kita habaq hari ni, yang ulama terang hari ni, yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yang Nabi sebut dalam hadis, bukan cerita dongeng, bukan cerita yang kita boleh dengar hari ni, besok aku tak mau ambil tahu dah. Bukan dia. Cerita yang kita dengar dan kita pasti akan lalu. Sebab Allah Ta'ala sebut, tak ada siapa akan terlepas daripada lalu titian sirat ini. Contoh, titian sirat yang kita bakal melintasi dia, kita akan lalu dia. Bukan titi macam kita nak menyeberang kampung sebelah dah. Bukan kita nak lalu atas titi macam tu dah. Titi yang besar, titi yang selesa kita lalu. Ya, titian sirat bukan gambaran macam tu. Yang digambarkan oleh Nabi, yang digambarkan oleh ulama dalam kitab Kashful Ghaibiyah ada, dan penyingkap kepada alam-alam ghaib. Yang disifatkan sebagai apa? Sirat ini macam mana? Halus daripada rambut, kan? Lebih tajam daripada mata pedang, dan keliling iaitu ada duri-duri yang menyacak. Ni titian sirat yang kita pasti lalu. Untuk saya cerita, bukan kita dengar orang lalu dan kita tak lalu. Kita akan lalu, cuma tak tahu lagi bila. Maka sekarang preparation untuk kita lalu jambatan itu. Tuan, kalau kita nak lalu atas jambatan dunia ni, tak payah prepare ke apa, kita lalu macam tu, rendah macam tu saja. Tapi titian Allah Ta'ala, titian sirat ini, titian yang penuh ujian, titian yang kita berjalan atas siapa kita di atas dunia hari ini. Tuan, perjalanan kita menentukan apa kehidupan kita hari ini, menentukan perjalanan kita di titian sirat. Sebab itu tuan, saya ulang balik, kita buat sekadar apa amal pekerjaan kita hari ini, cari apa sebenarnya. Tuan, titi itu, kata ulama, kata Nabi SAW dalam banyak hadis Nabi sebut, lebih halus daripada rambut. Yang kita nampak rambut ni halus dah, tapi dia lebih halus daripada rambut. Kita rasa pedang, kita rasa pisau, kita rasa apa benda yang boleh memotong itu benda yang tajam, lebih tajam daripada mata pedang. Dan ada kawat berduri di kelilingnya, bukan duri yang straight. Hujung duri itu, kata Nabi, dia mencakok. Maksud dia siapa jatuh takkan terlepas daripada duri itu. Tuan, dan lagi gambaran dia lagi, titian sirat ini licin dia. Licin ni yang diterjemahkan kepada ulama, terjemahkan apa? Nabi SAW sebut licin ni bukan licin apa dah. Licin ni tali itu bergoyang seumpama kapal yang dipukul ombak. Ini disebut dalam hadis. Maka berapa ramai tuan, benang apa, titian itu lebih halus dari rambut, lebih tajam dan licin. Agak-agaklah segi mata kasar kita, segi anggota kita hari ini boleh lalu dah. Tuan, orang pergi test JPJ motor, kan? JPJ motor, tahu dah siapa yang ambil lesen motor, kan? Ada satu titi tak panjang pun, dia kena lalu, tu pun bergoyang sekat dah tu. Tu pun kita ada lebih kurang panjang ni lah, kan? Titi tu nak sama dengan tayar tu, kan? Tu pun bergoyang dah nak lalu. Ni halus daripada rambut, macam mana nak lalu? Tuan, ni titian yang kita bakal lalu, tuan. Oh, Ustaz ni pagi-pagi cerita pasal titian sirat dah, puncak mau ni, kan? Nak buat apa? Nak ingatkan balik, kita pasti akan mati. Hidup-hidup dah kena tiba pasal mati pula dah. Sebab tuan, memang rahmati oleh masa sudah balik.
Maka pada titian ini yang digambarkan lagi oleh ulama, oleh Nabi dalam kitab Kasyful Ghibiyah muka surat yang ke-90 lebih, dan nak habis kitab dah. Ada muka surat sebelah kiri diceritakan tentang titian sirat. Dan pada titian sirat ini kata ulama, pada titian ini ada 7 perhentian, 7 roadblock. Hari ni kita kan masa tempoh PKPB itu orang takut roadblock. Kan roadblock penuh kan, jaga sini situ sini. Nanti titian sirat ada roadblock juga. Titian sirat ada hentian juga yang kita kena lalu. Tuan-tuan, kata ulama, satu perhentian nak pi pada satu perhentian makan masa 1000 tahun. 1000 tahun kita berjalan. Betul, bukan berjalan seorang, bukan berjalan ramai-ramai. Berjalan kita seorang diri. Seorang-seorang je berjalan. Kalau berjalan ramai-ramai ni dia tak rasa boring sangat kan. Kan berjalan ramai-ramai pi rombongan jauh lagi ke, duk sembang sampai. Tu tak rasa lah. Tapi ini jalan seorang-seorang. Kabar dia kita nak kena berjalan seorang-seorang makan ribuan tahun. Satu perhentian 3000 tahun kata ulama. Bukan 3000 tahun dunia, 3000 tahun akhirat. Apa yang dicerita? Kita akan perjalanan dia, kita akan menaik 1000, mendatar 1000, menurun 1000 tahun, sampailah pada satu perhentian. Lalu lagi semua ada berapa perhentian? 7 perhentian kita ada. Kan? Naik lagi 1000, mendatar 1000, turun 1000, perhentian. Tuan-tuan, agak-agak berapa lama kita boleh tahan nak berjalan tu? Dalam keadaan yang licin, dalam keadaan yang bergoyang-goyang, dalam keadaan yang tajam, berapa lama kita boleh tahan? Kita nak berjalan atas pedang lah ni pun tak tahan dah. Nak berjalan atas kawat duri pun dah tak tahan dah. Macam mana kita nak berjalan? Sebab itu saya ulang balik, kehidupan kita hari ini menggambarkan perjalanan kita nanti di titian sirat. Ya tuan-tuan, kalau jatuh bukan jatuh atas tilam, kan? Bukan jatuh atas tilam yang gebu, jatuh lena tu dah. Di bawah itu dah apa kata Nabi SAW, titian itu dihamparkan di atas neraka Jahannam. Tuan-tuan, ada yang jatuh yang digambarkan oleh Nabi, ada yang jatuh terus, ada yang jatuh diselamatkan balik, naik balik, jatuh pula dah, naik balik, jatuh pula dah. Tuan-tuan, digambarkan lagi pada api neraka ketika itu mai kiri kanan depan belakang, sehingga kata ada yang sampai pada hentian itu rentung. Rentung pun sampai. Kan? Ini gambaran kita yang kita akan lalu. Bukan cerita dongeng, bukan cerita Arnab dengan kura-kura dah. Cerita kita yang kita pasti akan lalu. Sebab Allah Ta'ala sebut, tak ada terkecuali di kalangan kamu, melainkan semua kamu kena lalui benda ini. Tuan-tuan, kata ulama lagi, bila sampai satu perhentian akan ada satu soalan daripada Allah Ta'ala. Maka titian sirat ada berapa perhentian? 7 perhentian. Maka bila 7 perhentian, ada 7 soalan yang bakal kita disoal oleh Allah Ta'ala. Maka tuan-tuan, saya ulang balik, kehidupan kita hari ini, kita cari apa sebenarnya? Selepas mati nanti, banyaknya soalan daripada Allah Ta'ala yang bakal disoal. Kan, soalan di padang mahsyar, soalan di kubur, soalan di titian sirat, soalan berdepan dengan Allah Ta'ala. Semua kita dituju dengan soal. Tuan-tuan, memandang hati oleh Allah Ta'ala. Maka hari ini saya nak buka satu soalan, nak buka beberapa soalan di atas titian sirat. Kalau kita boleh sebut soalan bocor lah, soalan bocor kan? Bila sampai pada perhentian yang pertama, soalan yang pertama yang Allah Ta'ala akan hisabkan pada kita, iaitu soalan mengenai akidah kita. Sampai pada hentian yang pertama, Allah Ta'ala akan tanyakan kita, khabarkan kepada kita, soal pada kita tentang iman kita, qasad kita, niat kita macam mana. Sebab iman ini berkaitan dengan akidah. Maka balik pada rukun iman yang 6 itu, kan? Tuan, rukun iman ada berapa? Kan, iman kepada Allah Ta'ala, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Nabi, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qadar dan qadar. Jadi kita kena ingat, tuan-tuan, macam mana kalau sebut rukun iman pun pening pala dah, lupa dah, aku lupa dah. Bila sebut rukun iman pun dah lupa dah, macam mana dia nak beramal dengan iman itu? Tuan-tuan, kadang kita pergi camp ataupun mana-mana tempat kan, bila kita ataupun
Apabila ada pelajar kita buka kehadiran kemasukan, kan, kita interview sikit saja, kan, tanya rukun iman, tanya rukun Islam, ada yang jawab tak tahu. Tuan, kita sedih dah tuan, bila orang Islam sendiri, orang yang mengaku beriman sendiri, tuan, bukan umur budak-budak 15 tahun, 17 tahun, 18 tahun, hatta yang ada 20, 30, 40 tahun pun ada, kan. Soalan bila tanya rukun iman ada berapa, tak tahu nak jawab. Rukun iman jawab-jawab sebab tak ingat lagi sebab tuan, berapa hidup pun lama dah kita mengaku kita beriman. Bila tanya rukun iman tak tahu. Iman yang pertama kita, tuan, soalan ni baru kita tanya, tuan, baru manusia tanya. Nanti di titian sirat Allah Ta'ala akan tanya sendiri, iman itu apa dia? Maka beriman kita pada Allah Ta'ala, beriman kita pada malaikat, beriman kita pada kitab, beriman kita pada Nabi, beriman kita pada hari akhirat, beriman kita pada qadar dan qadar, itu semua. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, maka iman kita pada Allah Ta'ala, apa dia iman, tuan? Bila kita sebut iman ni, apa dia iman? Yang kita mengaku, aku orang yang beriman. Sebab itu cukupkah kita sebagai Islam tak beriman? Cukupkah kita sebagai orang Islam sahaja tak payah iman, tak apa? No. Ramai yang Islam tapi boleh tunjuk tak siapa yang beriman? Ramai orang yang mengaku Islam tapi siapa yang mengaku beriman? Tuan, ramai yang boleh mengaku beriman tapi siapa yang boleh beramal dengan iman itu? Iman ni bukan sekadar pengakuan. Dia ada pada 3 benda. Iman ini hati kena menerima, mulut kena lafaz, perbuatan kena tunjukkan aku beriman. Kalau tuan dan puan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, maka di mana kita hari ini? Maka jika hari ini kita orang yang menolak Nabi SAW, maka di titian sirat nanti, bila tak boleh jawab mengenai iman ini, akan datang malaikat akan menolak kita jatuh ke bawah di titian sirat. Bila mana kita menolak Al-Quran hari ini, maka nanti di titian sirat kita akan ditolak. Bila mana kita menolak Allah Ta'ala hari ini, maka nanti di titian sirat kita akan ditolak. Bila mana kita menolak akan hari akhirat itu, maka titian sirat kita akan ditolak. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, ulang balik, iman itu apa dia? Segi bahasa kita yang kita mudah faham, iman ni apa dia? Iman ni kita percaya, yakin, kan? Semua orang boleh jawab, percaya dan yakin, beriman dengan Allah, percaya dan yakin dengan kitab, percaya dan yakin dengan akhirat, percaya dan yakin dengan Nabi. Semua orang boleh sebut. Soalan dia, benarkah kamu percaya? Benarkah kamu yakin? Ataupun kamu ada bangkangan di sebalik iman kamu? Nabi sebut percaya tak satu patih, bangkang ada. Quran sebut macam ni, percaya tak satu patih, ada bangkang dia. Tuan, rukun iman yang 6 itu, iman yang sebenar itu terletak pada rukun yang terakhir, yang menyatakan iman sampai daripada Allah Ta'ala hingga pada akhir akhirat. Sebenarnya iman yang sebenar berada iman yang terakhir itu. Apa dia? Beriman dengan qada dan qadar Allah Ta'ala. Mungkin kita sebut, aku beriman dengan Allah, beriman dengan kitab, beriman dengan semua benda. Tiba-tiba Allah Ta'ala buat sesuatu, aku tak suka. Apa dia qada dan qadar? Benda yang telah ditetapkan, benda yang telah direncanakan, dan benda yang telah dilaksanakan oleh Allah Ta'ala. Sama ada kita suka ataupun kita tak suka, Allah Ta'ala telah tetapkan. Ni qada dan qadar Allah Ta'ala. Apa saja yang Allah Ta'ala buat. Sebab Allah Ta'ala lebih mengetahui. Balik pada tauhid, kita yakin tak Allah Ta'ala itu maha alim? Yakin. Bila kita tahu Allah Ta'ala itu maha alim, maka pasti buat kita ragu-ragu lagi. Sedangkan kita berada kepada jahilan, kita berada benda, sifat kita sifat yang jahil, sifat yang tak tahu. Maka sebab itu tuan-tuan kata tadi, iman ini apa dia sebenarnya? Maka kata ulama dalam sikit tentang iman ini bila mana kamu menerima tanpa ada akal lagi, itulah iman. Sebab akal takkan boleh menerima iman. Tuan, seperti mana kisah Nabi-Nabi kan, buat perahu atas padang pasir, bukan atas laut. Iman dah, ramai orang kata gila. Ramai orang kata gila. Sebab apa?
Mana logik boleh pergi buat kapal atas tanah? Orang kapal kena belayar atas laut, pergi buat atas tanah. Iman tak? Iman akan menerima benda yang tak ada, akan sampai pada akal. Akal terima dah api itu sejuk, akal tak terima, tapi iman menerima. Bagaimana Allah Ta'ala sejukkan Nabi Ibrahim dalam api? Akal tak terima tuan. Sebab apa? Akal kita terbatas. Akal kita hanya memikirkan sifat api itu apa? Membakar dan memanaskan tu api. Tapi iman percaya bahawa api itu boleh sejuk dan menyelamatkan orang. Itu iman. Akal tak menerima dah. Maka iman menerima tanpa ada akal lagi. Dan iman juga tuan, nak menerima benda yang gaib. Allah Ta'ala, malaikat, Nabi itu, kita, hari kiamat, qadar dan qadar, benda yang kita tak pasti dan tak ada depan mata kita, nak terima benda tu. Tuan, susahnya berdakwah. Nabi-Nabi berdakwah ratusan tahun, seorang terima. Ribuan tahun, dua orang terima. Sebab apa? Iman. Nak bicara tentang benda yang tak nampak, siapa mahu? Tuan, kita mengajar nak yakinkan orang dengan benda yang kita tak nampak. Boleh terima tak? Menjanjikan keampunan Allah Ta'ala, menjanjikan syurga, menjanjikan kenikmatan, menjanjikan pahala. Semua benda tak nampak tuan. Dan tuan, kita main masjid ni, saya sebut ni kan, kita sebut ganjaran yang Allah Ta'ala bagi, pengampunan, pahala. Nampak tak? Tak nampak. Main buat apa? Tuan, main buat apa? Kalau kita sebut benda yang kita tak nampak, main buat apa? Tuan, kalaulah sembahyang ni, sujud-sujud, bangun daripada sujud ada 1000. Tuan, penuh masjid kan, tiap kali sujud main 1000. Tuan, kaya itu habis sembahyang 4 rakaat 4000 tu ada. Tuan, satu langkah dalam poket ada RM100, satu langkah nak pergi masjid RM100, berapa ratus tu ada. Tuan, sebab apa? Benda itu nampak. Sebab apa? Benda itu jelas depan mata, keyakinan kita nampak. Tapi iman ni kita nak bicara benda yang kita tak nampak. Maka tu saya ulang balik, benarkah kita yakin atas iman itu? Maka beriman dengan Allah Ta'ala. Saya ulang balik, kuasa iman itu, puncak iman yang sebenar berada pada qada dan qadar Allah Ta'ala. Mungkin kita sebut kita yakin dengan Allah, yakin dengan malaikat, yakin dengan kitab, yakin dengan Nabi, yakin dengan akhirat. Tiba-tiba sangkut kita dalam kita sebut aku orang beriman, bila Allah Ta'ala buat sesuatu yang tak berkehendak, tak selari dengan kehendak kita, kita bangkang tu. Sedangkan itu kehendak Allah Ta'ala atas kamu. Allah Ta'ala matikan isteri kamu, Allah Ta'ala matikan anak kamu, Allah Ta'ala matikan siapa-siapa di kalangan yang kamu sayang. Boleh terima dah? Itulah qada dan qadar Allah. Ini tauhid. Tauhid pada iradah. Tauhid pada iradah. Soalan dia, boleh terima dah pada qada dan qadar Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala tetapkan pada kita? Tentu kita boleh, Ustaz cakap senang, Ustaz tak rasa lagi. Memang macam tu kan? Kita semua akan rasa benda tu, dan kita semua akan ada keraguan sebenarnya, melainkan hanya yang beriman sebenar-benar iman. Ini semua kehendak daripada kehendak Allah Ta'ala. Iradatullah ya iradatul hub, kehendak Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala kasih dan kerana Allah Ta'ala sayang kepada kamu. Tuan, maka yakinkah kita pada Allah Ta'ala? Bila yakin pada Allah Ta'ala, kenapa ada keraguan pada rezekinya? Kan? Mencari kerja, bekerja sampai tak solat, sampai tak buat ibadat, sampai tak zikir. Sebab apa? Takut duit habis. Sedangkan yang menjanjikan rezeki itu siapa? Maha pemberi rezeki. Adakah kita yang memberi rezeki kepada anak bini kita? Adakah kita yang bagi rezeki kepada kawan-kawan kita? Adakah kita yang bagi rezeki kepada mak ayah kita? Sedangkan Allah Ta'ala yang bagi. Tuan, usaha kita yang kita rasa kita buat, usaha itu pun Allah Ta'ala bagi. Kadang Allah Ta'ala tak izinkan kita usaha, macam mana kita nak ada usaha? Kerana tuan, ni kalau soal bab mujahadah dan minnah Allah Ta'ala. Kerana tuan, tuan dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka yang pertama akan disoal di titian sirat, yang kita bakal disoal nanti bila sampai di perhentian yang pertama. Soalan dia, macam mana iman kita? Kerana tuan, iman ini ada kala dia berkurang, ada kala dia bertambah. Dan ada kala dia takkan bertambah, dia berkurang. Dan ada kala dia bertambah dan bertambah. Iman Nabi-Nabi, iman yang bertambah kan? Iman kita ada kala dia kurang dan ada kala dia menurun. Bila iman kita berkurang, bila iman kita menurun kan? Bila kita sedar ataupun kita tak tahu iman kita sedang menurun,
dalam perbuatan kita, sesuatu amal kita, dan iman kita sedang meningkat naik dalam setiap perbuatan dan amal kita. Soalan dia, apa amal perbuatan yang menurunkan iman? Apa amal perbuatan yang menambahkan iman itu? Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebut apa? Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kamu bertambah dan berkurang. Bila bertambah, bila berkurang. Yazidu bil ilmi wa yanqusu bil jahli. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani sebut, iman kamu bertambah bila mana kamu sibukkan diri, al-majhulun, kamu sibukkan diri dengan ilmu, maka iman kamu bertambah. Tuan-tuan, patah balik pada jawapan kita. Kita main mengaji sebab apa? Nak tambah iman. Allah Ta'ala hadirkan kita, Allah Ta'ala izinkan kita main kuliah ilmu pagi ni. Nak buat apa? Nak tambah iman kita. Maka bila Allah Ta'ala sudi menambah iman, tanda seseorang iman itu, tanda seseorang Allah Ta'ala tambah iman dia, bila mana Allah Ta'ala sibukkan dia benda dengan ilmu, benda-benda ilmu. Dan dalam hari ini, berapa kali kita dapat ilmu? Maka Alhamdulillah pagi-pagi ni lepas sembahyang subuh, Allah Ta'ala buat baik kita ditambah akan iman dengan apa? Hadir ke kuliah ilmu, tambah iman. Maka iman itu ditambah bila mana kita sibukkan diri dengan ilmu. Dan bila iman kita berkurang, bila kita tak start, iman kita kurang dan kurang. Bila mana kita berada dan sibukkan diri dengan al-jahlu, iaitu sifat jahil. Apa jahil? Bila jahil menafikan ilmu. Maksudnya bila jahil dia menolak akan ilmu itu. Ini jahil. Maka orang yang menafikan ilmu, orang yang menolak ilmu, orang yang tak suka pada ilmu, sebenarnya ketahuilah iman kamu makin kurang dan makin berkurang. Tuan, makin berkurang ni akan banyak kan, akan sikit. Bila tolak ilmu di depan Allah Ta'ala nanti, di titian sirat nanti, bila Allah Ta'ala kemukakan soal iman kamu, macam mana nak jawab sedangkan iman kita kosong? Dalam tanpa kita sedar, iman kita kurang hingga tak ada lagi iman. Maka ni benda yang kita khawatirkan, benda yang kita takut berada di titian sirat nanti. Dan tuan, sebab disulang balik, berjumpa kita beramal dengan penuh keimanan pada Allah Ta'ala. Apabila beramal dengan penuh iman, beramal dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah kita, baca Qurannya kita. Dan tuan dirahmati oleh Allah Ta'ala, apa kunci sebenar? Sebab apa? Titian sirat ini hamparan di antara neraka dan syurga. Kan bawahnya neraka, penghujungnya adalah syurga. Dan menanti kita di hujungnya adalah Nabi SAW sambil berdoa kepada umatnya, Allahumma ummati sallim ummati, kata Nabi SAW. Nabi sedang berdoa pada kita, ya Allah, selamatkan umat aku dalam perjalanan kita menuju titian sirat itu. Ada yang jatuh naik balik sebab doa Nabi SAW. Ada yang jatuh tak naik dah. Sebab apa? Iman dengan Nabi kamu tak ada dulu di dunia. Walaupun Nabi doa, kamu tak dapat. Sebab apa? Aku tak suka, aku tak beriman dengan Nabi. Siapa Nabi? Akulah Nabi. Na'udzubillah min zalik. Orang tu ada orang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Maka titian sirat kita akan lalui dia selama 3,000 tahun untuk satu perhentian. 7 perhentian, berapa ribu tahun tu ada. 7 darab 3 kan? Orang tu ada orang dirahmati. Itu soal yang pertama mengenai iman. Sampai pula, naik pula, mendatar pula, turun pula, sampai pada hentian yang kedua. Ada soal lagi. Soalan apa? Bagaimanakah solat kamu? Solat pula dah. Jadi iman. Soalan yang kedua yang Allah Ta'ala tanya di titian sirat adalah macam mana solat kita. Maka hari ini tuan tanya balik, solat aku macam mana hari ini? Adakah solat aku yang betul-betul yang Allah Ta'ala sebut, aqimi solata li zikri, dirikan solat itu untuk ingat penuh dengan Allah Ta'ala. Soalan dia, solat kita hari ini ingat Allah Ta'ala ke kita ingat makhluk? Ingat Allah Ta'ala ke kita ingat dunia? Zahir mungkin nampak kita ingat Allah Ta'ala. Penilaian manusia mungkin nampak dia tu khusyuk tuan. Tuan, khusyuk bukan dinilai atas apa yang orang bicara, atas ketentuan orang. Angkat takbir cantik lah,
Orang tahu dia ni khusyuk, dia ni dapat khusyuk. Ya, dengan khusyuk ini milik Allah Ta'ala. Dan kita tak boleh bacakan khusyuk ini, melainkan khusyuk ini benda yang kita bukan tahu, kita rasa dia. Maka hanya orang yang rasa akan tahu. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, maka soal balik dari ini, macam mana solat aku hari ini? Angkat takbir tu elok dah, Allahu Akbar, demai jenama kereta dan kepala. Saya demai kunci kereta aku letak mana, saya demai botol aku letak mana, saya duit aku ada tak, saya kereta aku kunci ke tak tadi, demai habis. Bila dia nak mai balik, ingat Allah Ta'ala, aqimi solatal zikri. Solat itu mengingatkan kamu pada Allah Ta'ala. Bila dia nak mai balik, saya pergi time imam bagi Assalamualaikum warahmatullahi, baru dia sedar balik, oh aku dah habis dah semayang, dia dah habis dah rupanya. Oh tak sedar atau habis dah. Tuan, maka soal balik, bagaimana solat kita? Ya? Adakah solat kita yang ingatkan kita pada Allah Ta'ala? Sebab solat itu bukan sekadar rukuk, bukan sekadar sujud. Tuan, solat bukan sekadar itu. Solat ni apa dia? Balik-balik pada kata asal solat itu apa dia? Solat, sallah, sillah, sillatur rahim. Solat itu apa dia? Berhubung kamu, hubungan kamu, connection kamu. Maka solat itu bukan sekadar rukuk, bukan sekadar sujud. Solat itu hubungan kamu dengan Allah. Berhubung tak kamu dengan Allah ketika mana rukuk kamu? Berhubung tak kamu dengan Allah ketika mana takbir kamu? Berhubung tak kamu dengan Allah Ta'ala ketika mana sujud kamu? Soal balik, berhubung tak aku dengan Allah Ta'ala? Sebab apa tuan? Tanya kita hari ini, kita tanya hari ini sebab nanti kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Maka hari ini jom cari benda yang kita patut jawab di depan Allah Ta'ala nanti. Solat. Itu solat kita. Yang pertama akan disoal oleh Allah Ta'ala soalan balik tentang syahadah kita, iaitu iman kita. Yang kedua akan ditanya akan solat kita. Yang ketiga akan ditanya mengenai az-zakah ataupun sedekah ataupun infak. Ni harta benda kita. Sampai titian yang ketiga, hentian yang ketiga pada titian sirat akan disoal pula tentang infaknya, tentang sedekahnya, tentang zakatnya, keluaran daripada kita sendiri. Maka disoal balik. Maka orang yang kedekut hari ini, yang bakhil hari ini, maka takkan selamat daripada perhentian yang ketiga. Mungkin dia boleh jawab iman, dia boleh jawab solat, boleh jawab, maka perhentian ketiga tak lepas dia. Sebab apa? Sebab tak mau, kedekut dia, bakhil dia. Maka Allah Ta'ala sebut apa tuan? Dalam kita ni ada sifat kedekut. Cuma orang yang berjaya itu bila mana dia melepasi ataupun dia tidak dikuasai oleh sifat bakhil itu dalam diri dia. Bakhil ada dua tuan. Bakhil ada dua jenis manusia bakhil ni. Bakhil ni dia lebih kepada akan harta dia sendiri. Nak keluarkan pada orang cukup tak boleh. Berat, bakhil dengan harta. Adapun ada kategori bakhil lagi, tapi disebut sebagai syahih. Apa dia syahih? Bakhil dengan harta orang. Ni bakhil juga, tapi bukan bakhil dia, bakhil dengan harta orang. Aku nak bagi saya, aku nak infak sikit, tak payah dah nak bagi. Mereka tu dah banyak duit dah, bagi buat apa? Mereka dah kaya dah, jaga harta dia elok. Orang nak bagi, dia kedekut dengan harta orang. Mak dia nak bagi, dia tak bagi. Abang dia nak bagi, dia tak bagi. Kawan-kawan dia nak infak, dia tak bagi. Tuan-tuan, bila harta orang dia tak bagi, harta dia bagi lah. Tobat lahum, dia tak bagi. Itu peringkat yang ketiga ataupun henti yang ketiga bertanya tentang zakat kita, tentang infak kita, tentang sedekah kita. Ya. Dan yang keempat akan sampai kepada kita, yang keempat mengenai haji dan umrah kita. Haji dan umrah kita hari ini akan ditanya oleh Allah Ta'ala macam mana, apa amal, apa adab kita ketika mana kita selesaikan haji, ketika mana selesaikan umrah, bagaimana adab kita, bagaimana hubungan kita, akan disoal balik. Lagi akan ditanyakan lagi secara ringkasnya, akan ditanyakan lagi oleh Allah Ta'ala. Hentian lagi akan ditanya tentang puasa kita. Macam mana puasa kita di dunia dulu? Adakah puasa kita hanya sekadar puasa itu sekadar menahan lapar dan menahan minum saja? Bukan takat itu saja. Dengan puasa ini, puasa habis kita daripada benda-benda yang haram, benda-benda yang tak baik. Mata kita puasa, telinga kita puasa, gerakan kita semua puasa.
Lagi bila sampai lagi perhentian lagi, akan disoal pula tentang wuduk kita, wuduk dan juga mandi janabah dalam bab taharah. Sebab apa? Nak sempurnanya ibadat, kunci dia wuduk, kunci dia taharah ini, kebersihan kita. Wuduk itu membersihkan zahir, membersihkan batin. Mandi janabah itu menyempurnakan kita punya ibadat. Maka macam mana kita ibadat, macam mana solat tanpa wuduk? Maka wuduk kita dititik beratkan juga. Disoal pula tentang wuduk kita. Tuan-tuan puan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Maka wuduk bukan benda yang biasa, tuan. Ada di kalangan kita, anak-anak kita yang sebaya dengan kita, orang tua yang lebih daripada kita, bila sebut soal wuduk, bila tanya rukun wuduk, bila suruh praktikal tentang wuduk, rupanya banyak silap. Banyak silap. Kita mengaji yang atas-atas, tapi asal kita tak mengaji rupanya. Kan mengaji bab ni, bab yang tinggi-tinggi melangit kita tinggi. Semua kita ada. Tiba-tiba ambil wuduk pun tak betul lagi. Macam mana solat? Sedangkan nak khusyuk solat bermula daripada wuduk yang tenang, wuduk yang tiada pada dia was-was. Tuan-tuan rahmati oleh Allah Ta'ala. Maka sampai satu kedua yang terakhir, hentian kedua yang terakhir akan ditanya tentang wuduk, iaitu yang keenam, hentian yang keenam. Dan hentian yang terakhir, tuan-tuan, dan yang disebut dalam kitab, mungkin lepas semua hentian, tiba-tiba hentian terakhir ini ramai yang tak lepas rupanya. Maka siapa dia hentian yang keenam, hentian yang ketujuh ni, Allah Ta'ala tanya pasal apa? Tentang silaturrahim dan juga tentang hubungan kamu dengan mak ayah kamu. Kalau tuan-tuan dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka lepas kita pada titian iman, lepas kita pada hentian iman, lepas kita pada hentian solat, lepas kita pada hentian sedekah, lepas kita pada hentian haji umrah, lepas kita pada hentian puasa, lepas kita pada hentian wuduk, tiba-tiba sampai pada hentian silaturrahim. Ramai yang ibadat. Sebab apa? Ramai yang ibadat, tapi silah dengan manusia, dengan makhluk dia tak jaga. Dan sebab itu Allah Ta'ala sebut ulang balik, hablum minallah, hablum minan nas. Silap kita bila mana kita rasa kita dah jaga hubungan dengan Allah, tapi dengan manusia aku lantak habis. Yang penting aku solat, yang penting aku buat macam-macam, yang penting aku lepas diri aku dulu. Dan Allah Ta'ala sebut apa? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu serta ahli keluarga kamu. Maksud dia bukan seorang-seorang kamu, maksud dia ada orang yang kamu nak kena jaga daripada api neraka Allah Ta'ala. Kalau tuan-tuan dirahmati oleh Allah, ramai orang yang ibadat, tapi tak ramai orang yang menjaga ibadat, iaitu yang ibadat dengan manusia, iaitu hubungan silaturahim. Dan Allah Ta'ala asingkan hubungan silaturahim dengan orang lain dan hubungan dengan mak ayah kita sendiri. Ada orang dengan hubungan silaturahim dengan orang dia jaga, tapi dengan mak ayah dia cukup tak boleh. Kan keluar rumah seronok, sembang elok dengan kawan-kawan, dengan jiran, masuk rumah dengan mak ayah tinggi suara. Dan lawan tikam lidah dengan mak ayah. Sedangkan Allah Ta'ala sebut, nak sebut pun tak boleh dekat mak. Macam mana boleh tengking, macam mana boleh naik kaki, boleh naik tangan hari ni. Anak-anak ni ada lagi tuan, ada lagi yang anak dia, anak yang menengking mak ayah, anak yang melawan cakap mak ayah, anak yang tak hormat mak ayah. Ada. Sebab Nabi dah sebut akhir zaman nanti, antalida amatu rabbataha, kan, akan dilahirkan, mak itu akan melahirkan tuan dia sendiri atas dunia. Seorang ibu akhir zaman akan melahirkan anak itu tuan dia. Tak apa, dia takkan dengar cakap mak dia kena dengar cakap dia. Ada hari ni berlambak, bukan ada, berlambak hari ni. Maka mungkin dia lepas hentian itu, sambil Nabi berdoa Allahumma sallim ummati, tiba-tiba dia jatuh. Sebab apa? Rupanya hubungan dia dengan mak ayah dia tak jaga. Tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah, ini titian sirat yang kita bakal lalu dalam 7 perhentian. Dan digambarkan oleh Nabi SAW, perjalanan kita berpandu ataupun balik pada kehidupan kita atas dunia ini. Baik itu tuan, saya ulang banyak kali. Apa yang kita cari sebenarnya atas dunia ni? Kita semayang, kita solat, dan kita baca Quran, kita sedekah, kita cari rezeki, kita jaga hubungan dengan Allah, kita jaga hubungan makhluk. Hampa cari apa sebenarnya?
Kalau tak ada benda lain kita cari, kata ulama, carilah satu benda yang menjamin kamu akan dapat masuk dalam syurga Allah Ta'ala, iaitu kunci kepada syurga Allah Ta'ala. Adakah amal itu kunci syurga? Apa dia kunci syurga? Ar-ridha. Apa dia? Mencari ridha Allah Ta'ala di sebalik perbuatan kita atas dunia. Sembahyang sebab ridha Allah Ta'ala, puasa sebab ridha Allah Ta'ala, sedekah sebab ridha Allah Ta'ala, bukan ridha manusia yang kita cari. Silap kita amal sebab nak dapat ridha manusia, nak dapat pujian manusia. Maka di akhirat nanti Allah Ta'ala sebut, wahai orang-orang yang beramal disebabkan manusia, hari ini engkau pergilah kepada manusia itu, mintalah ridha dia, bukan ke aku. Maka tuan, patah balik niat kita, amal kita, perbuatan kita, kita cari apa? Ridha Allah. Sebab Allah Ta'ala, sebab kunci kepada syurga Allah Ta'ala itu adalah ridha daripada Allah. Sebab apa? Ulama ajak kita doa pada Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Maka syurga akan dapat pada kita selepas mana? Ridha Allah Ta'ala bersama kita. Apa ridha? Kasih sayang dan seronoknya Allah Ta'ala dengan kita. Soalan dia, macam mana nak bagi Allah Ta'ala sayang ini? Maka orang yang diridai oleh Allah Ta'ala pada titian sirat nanti, Nabi gambarkan perjalanan manusia pula di atas titian sirat. Ada yang kata Nabi, seolah-olah bila mana satu langkah dia langkah nak berdiri atas titian sirat, satu langkah kedua sampai syurga, seolah-olah dia sepantas kilat, kata Nabi SAW. Kan? Seolah-olah dia sepantas kilat. Kaki dia meletak tapak yang pertama, tapak yang kedua sampai dia pada syurga Allah Ta'ala. Siapa ada golongan ni, tuan? Ni golongan-golongan yang diredai oleh Allah Ta'ala. Golongan pertama lalu, golongan yang diredai seolah-olah sepantas kilat. Yang kedua lalu, golongan yang kedua lalu seolah-olah sepantas cahaya dia lalu. Ya tuan, tu titi yang halus, titi yang tajam, titi yang berduri, dia lalu sat saja. Walaupun makan beribu tahun, tapi sekelip mata, kata dalam kitab sebutlah, hadis sebut, baru satu detik, baru satu kelipan mata kita berkelip, dia sampai dah. Ni orang yang diredai oleh Allah Ta'ala, sepantas kilat, sepantas cahaya, makin berkurang. Ni apa yang kita buat atas dunia, menggambarkan perjalanan kita nanti. Yang berjalan seperti kilat, yang berjalan seperti cahaya. Ada yang berjalan seperti angin, ada yang berjalan seperti dia naik jet berjuang, ada yang berjalan seperti dia naik kuda yang pantas, ada yang berjalan seperti mana seorang laki-laki yang berjalan dengan keadaan yang laju. Makin kurang dah daripada kilat sampailah laki yang laju. Dan ada orang yang berjalan dalam keadaan perjalanan yang biasa, kan, yang makan beribu tahun juga. Cuma ada orang yang berjalan yang disebut dalam kitab pun ada, bardan wa salaman, dalam keadaan dia sejuk dan selamat. Dia berjalan, dia bawah neraka, kiri kanan api naik, tapi jalan dia sambil dia gosok badan dia, sejuk dia. Habis-habis titi tu dia sebut apa? Mana dia titi yang aku kena lalu tu? Sampai dia tak sedar dia dah lalu titi tu. Sebab apa? Sejuk. Ada orang macam tu, kan? Ada orang pula berjalan dalam keadaan merangkak, ada orang jalan dalam keadaan menyusung. Semua ada, tuan, bergambarkan atas apa yang kita buat atas dunia ni. Tuan-tuan, sebab itu suruh balik, apa yang kita buat atas dunia ni, segala perbuatan kita, amal kita, apa yang kita cari sebenarnya, benda itulah menggambarkan perjalanan kita di titian sirat Allah Ta'ala. Tuan-tuan yang puan dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka hari ini tugas kita hari ini, buat apa saja perbuatan kita, solat kita, ibadat kita, pekerjaan kita hari ini, jom kita cari redha Allah Ta'ala supaya selamat kita di dunia dan di akhirat. Bukan mencari redha manusia, selamat kita di dunia saja, tapi bukan di akhirat. Kita akan dapat pujian daripada manusia, sonok kita dengan manusia sebab redha manusia. Maka bila ibadat dengan sebab redha manusia, dia termasuk dalam amal yang riya. Sebab nak tumpuan manusia, nak kepujian daripada makhluk yang mungkin menyenangkan kita, telinga kita di dunia sahaja, tapi bukan di akhirat. Maka tuan, jom kita cari ridha Allah Ta'ala. Semoga kita semua dilintaskan oleh Allah Ta'ala dengan penuh keselamatan di titian siratul mustaqim Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubbu man yuhibbuka wa hubbu amalin yuqarribuna ila hubbik.
برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.